Kalau tuan-tuan adik-adik perhatikan mentioning by our Prime Minister, dia mengatakan bahawa pembangunan generasi muda dalam semua aspek pembangunan diberi keutamaan, termasuk pembangunan modal insan. Dan dalam konteks ini, kami di Kementerian Pendidikan telah mengubah paradigm, telah mengtransformasi konsep pendidikan ini, di mana pembangunan modal insan kita telah mula di peringkat sekolah, ya Cik Ana. Di peringkat yang pertama, menerajui perancangan pembangunan modal insan dari peringkat prasekolah sehingga lepas menengah. Ini saya katakan tadi, daripada prasekolah. Sebab itu di beberapa buah sekolah pada hari ini, tuan-tuan, adik-adik semua, Kementerian Pendidikan dan Sekolah telah mengadakan, yang pernah berada di sekolah, kamu semua, kamu akan tengok ada banyak program-program kemahiran dan keusahawanan. Ada yang tanam bunga, ada yang tanam nenas, ada yang tanam sayur, ada yang buat kolam. Hasil kolam diproses, dijual ikan dia kepada guru-guru, kepada ibu bapa. Ada yang jual baju terpakai. Itu keusahawanan yang anda semua ni akan lalui. Sebab apabila anda tamat nanti belajar, bukan on the spot you dapat kerja. You kena apply. Dalam you apply itu mungkin ambil 6 bulan, tengok rezeki. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Between dalam 2 tahun tu nak buat apa? Kena ada kemahiran berniaga, kena ada kemahiran berusaha. You apply your accounting tu dalam perniagaan. Tapi kalau hanya ada account saja, tak ada ilmu berniaga, tak dipelajari semasa di sekolah, semasa di matrikulasi, semasa di universiti, anda tak akan boleh buat apa-apa. Di Sungai Merap ada seorang suami isteri, juga both is doctors, dua-dua doktor. I minta maaf, saya bagi contoh yang dekat dengan saya, sebab isteri saya doktor. Jadi banyak saya jumpa orang-orang doktor, selain daripada guru-guru rakan saya lah. Kedua-dua doktor ini berhenti kerja sebagai doktor. Can you imagine belajar pergi jauh-jauh, pergi India belajar overseas, balik ke sini jadi doktor? Dua-dua suami isteri berhenti. Satu orang doktor itu jadi apa? Pemandu Grab. Isteri dia jadi apa? Makeup. I lupa apa nama dia punya, tapi dia jenis kecantikan lah. So ilmu yang dia belajar di universiti itu telah, because kita tak boleh agak apa yang berlaku pada masa hadapan. Dan inilah kamu kena buka minda kamu dengan kepelbagaian ilmu yang lain, keusahawanan dan kemahiran. Itu yang kami tekankan di peringkat prasekolah sampai sekolah menengah. Jadi adik-adik yang dulu pernah belajar di sekolah tentang kemahiran berniaga tadi, berhubung hala tuju pendidikan dan laluan kerjaya dalam memperkasakan modal insan. Apa maksud yang nombor 2 ni? Cuba adik-adik perhatikan. Cuba adik-adik rewind, ulang balik di masa di sekolah. Di kalangan adik-adik pada masa itu, tidak semua kawan-kawan adik itu mempunyai IQ yang baik dalam akademik. Tidak semua student boleh membawa matematik tambahan, fizik dan kimia. Tetapi mereka mungkin mahir di dalam bidang pertanian, bertani, bercucuk tanam, menggubah bunga. Jadi kita di modal insan, kita membawa laluan mereka itu ke arah itu. Ada yang ke arah akademik, ada yang ke arah kemahiran dan keusahawanan. Sebab itu di sekolah-sekolah bagi pelajar-pelajar seperti ini, kita menggalakkan mereka menceburi bidang-bidang seperti kemahiran kimpalan, welding, everything. So mereka akan dapat sijil kemahiran Malaysia, SKM 1, SKM 2 di sekolah SKM 2. Boleh lanjutkan lagi SKM 3, SKM 4 di kolej-kolej yang lebih tinggi. Apa kelebihan sijil ini? Nombor 1,
Mereka ni yang mempunyai sijil kemahiran Malaysia 1 dan 2, apabila mereka keluar ke pasaran kerja, company-company, syarikat-syarikat di luar, oil and gas di luar, Petronas, Shell, Petron and everything, Schlumberger, mereka ni akan ambil pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi ini. Sebab itu Kementerian Pendidikan Malaysia membawa laluan mereka ini ke situ. Dan yang kedua yang very interesting, apabila saya interview satu orang pelajar yang telah tamat sijil kemahiran ini, gaji mereka lebih tinggi daripada gaji pemegang diploma, lebih tinggi daripada gaji pemegang SPM dan juga pemegang sijil SPPM. Ini cabaran kepada tuan-tuan, adik-adik semua. Sebab dunia sekarang telah berubah. Revolusi industri, RI 4.0. Cuba adik-adik Google dan baca kronologi Japan in Malaysia. In 1990s, 1990, negara kita ini banyak pelabur daripada negara Jepun. Mereka bawa kilang-kilang daripada Jepun, bawa kilang, bawa mesin daripada Jepun, bawa dia punya pekerja daripada Jepun, technician, everything, bawa ke Malaysia, buka kilang Panasonic, kilang TV, kilang komputer, kilang apa-apa kilang daripada Jepun. Itu 1990. Sampai pekerja tak cukup. Tak cukup pekerja di Semenanjung, import daripada pekerja daripada Sabah. Sebab tu orang Sabah ramai di Semenanjung. Ini lahir satu orang. Sebab kilang-kilang di Semenanjung, di Selangor perlukan pekerja. Tidak cukup pekerja daripada Sabah, dia ambil pekerja daripada Nepal, Bangladesh, Vietnam, bekerja di kilang-kilang. Itu 1990, 1990 tahun 2000. Tapi hari ini revolusi industri ubah semua. Apa yang dia ubah? Bila mantan Perdana Menteri pergi ke Jepun baru-baru ni, Tun Dr. Mahathir, mengajak pelabur Jepun datang ke Malaysia, apa dia punya perubahan? Kawan saya yang kerja di Jepun kata apa? Kalau dulu betul situasi yang tadi, pada hari ini mereka datang hanya seorang atau dua orang manager sahaja. Lain-lain, everything dia running by computer, running by skill. Dia tak bawa lagi human, tapi dia bawa itu semua, everything, the skill komputer. Jadi bayangkan perubahan dunia pada masa akan datang. Mungkin PC dah tak laku. Saya pun sekarang buat kerja guna handphone. Saya menaik guna handphone. Buat report saya hantar dengan bos saya guna handphone. Because dalam handphone dah ada Google document Google. No need to gunakan PC or laptop. Ini perubahan-perubahan yang akan datang. Anak saya macam umur tuan-tuan, adik-adik, sama di Pusat Asasi Sains di UPM. Saya terpaksa belikan dia notebook untuk tengok webinar, supaya senang, supaya saya ke kantin pun boleh nampak, tidur pun boleh nampak, baring boleh nampak. Ini perubahan revolusi industri yang mana kami di unit pembangunan modal instan menunjuk jalan itu kepada pelajar-pelajar kita. So you must open your mind. Jangan hanya berpuas hati dengan satu ilmu sahaja. You must have another knowledge. You get more knowledge, you akan menjadi lebih baik. Persaingan anda akan berpihak pada anda pada masa akan datang. Is it okay? Baik, nombor 3. Melaksana dan menyelaras dasar serta inisiatif pembangunan modal insan seperti yang dipersetujui oleh pengurusan tertinggi KPM. Ini di peringkat kami lah. Yang keempat, merancang, mengurus, melaksana dan memantau semua inisiatif pembangunan modal insan selari dengan hala tuju dan agenda nasional. So they mention the national agenda dan the vision of the country. Apa kita punya vision? Last month saya menghadiri satu round table
mengenai rancangan Malaysia ke-12. So kita ada rancangan Malaysia kan setiap tahun, setiap 5 years, setiap 5 tahun. So dalam round table itu, kerajaan, Kementerian Keuangan menyatakan yang mereka akan memberikan lebih tumpuan, bajet tumpuan kepada industri-industri yang berkemahiran tinggi, kepada education yang berkemahiran tinggi, seperti TVET, seperti vocational, science, technology, lebih kepada itu. So how you apply your account to the TVET? The TVET program, you must combine. Jangan berfikiran satu hal lah. Jangan you dapat ilmu for account only. You must combine everything. Kalau tidak, anda nanti ketinggalan di belakang. Ini cabaran anda pada masa hadapan. Ini harapan ibu bapa anda, dan harapan negara pada anda semua. Dan kami semua ni dah berlalu. Kami semua ni akan digantikan oleh adik-adik semua. Ya, untuk bersaing dengan negara-negara lain, adik-adik mesti mempunyai kualiti yang lebih baik daripada yang ada sekarang. So must study hard, work hard, study hard, and remember, akan datang you akan face the big challenge in your life. Ada dah yang patah semangat sini, yang tak boleh balik 3 minggu, 4 minggu. Sabar sebahagian daripada iman. Dulu saya orang Tawau, and then saya dibuang, bukan dibuang, saya dihantar ke Johor untuk belajar. Can you imagine berapa jauh? Masa tu tiket mahal, one way 1,500. Bukan macam hari ini ada Air Asia, kalau kebetulan boleh dapat 200-300. But that time 1,500. So balik ke kampung hanya setahun sekali, sebab setahun sekali baru dapat tiket free. So between masa raya pergi mana? Jumpa kawan, ikut kawan pergi Kelantan, dapatlah bercinta sekejap dengan orang Kelantan, Pasir Putih. Lepas tu pergi berkawan dengan orang Batu Pahat. Yalah, kita orang terbuang, kena ikutlah. Ya, banyak girlfriend. Kalau jumpa orang Pasir Mau, orang Pasir Putih, memang tak tahan, comel semua. Hidup mancung macam Arab, kita memang tak tahan. Tapi itulah, ada iman dan akidah kan. Ni bos saya sebut Nilofa. Nilofa is one of the contoh yang baik. Nilofa, ibu bapa dia memang businessman. Saya ada jumpa dia di Dubai. Dia ada butik di Dubai. But that time ibu bapa dia hanya what we call all patient. Dia ambil baju di Kelantan, di Malaysia, bawa ke Dubai. And then the marketing itu marketing all patient. Tidak ada marketing to the Facebook, social media. But Nilofa, dia promote dia punya ni produk yang new production tu tu, and then dia promote di social media. Dah 1 juta ada orang beli. 1 jam dia pernah dapat 4.3 juta. 1 jam dia pernah dapat 4.3 juta order. Can you imagine kekuatan Facebook? Gunakan social media untuk kebaikan, bukan untuk yang negatif. Dia jadi jutawan. Jadi abang-abang, adik-adik pun tak berani nak pergi meminang, sebab dia lebih kaya daripada kita. Tapi dia lah nak tackle semua orang tak belajar dengan saya. Saya boleh ajar lah. Tapi kemenjadiannya itu selalu tak menjadi. But unit pembangunan modal insan, we focus on the kemenjadian manusia, kemenjadian murid. Murid itu apabila tamat belajar jadi apa? You nanti apabila tamat belajar daripada accounting, you jadi apa? Daripada 30 orang ini, adakah semua akan jadi accounting? Adakah semua akan bekerja dalam bidang account? Itu semua rezeki daripada Tuhan. Tapi kita kena usaha. Dan pasaran buruk, international company, international di luar sana, luar Malaysia. Kalau tuan-tuan dah berfikiran global,
Bila tamat, apply di sana. But your resume, your CV mesti strong lah, mesti kuat. Kalau you punya CV hanya ada account tapi kemahiran tak ada, kemahiran kosong, nol. Pengetahuan usahawanan nol, pengalaman kerja nol. Macam mana company luar nak ambil? Itu yang saya kata, usia muda anda ni gunakan sebaik-baiknya. Saya kalau boleh muda balik, saya nak muda balik. Sebab saya telah banyak melakukan kesilapan yang lama. Bukan kesilapan yang itu. Maksud saya dulu tak dipandu. Yeah, because I'm from a poor family. So my family from the kampongs. Dan the kampongs dia mana ada knowledge. Yang macam tuan untuk adik-adik semua. Kita yang melanggar semua. Apa di depan kita langgar saja. And now kita beri you pengalaman, experience. Okay? And nombor 5, memantau dan memastikan penyertaan murid dalam semua inisiatif pembangunan modal insan di institusi pendidikan KPM. So, college matrikulasi salah satu daripada institusi pendidikan yang mana kehadiran kami adalah salah satu bukti yang kami ini prihatin kepada adik-adik semua, prihatin kepada masa depan adik-adik semua, supaya adik semua ni terbuka minda. Ya. And the last one is memberi hikmat kepakaran berkaitan modal insan. So salah satu ceramah ini dan ceramah yang kedua nanti, ini adalah collaboration yang kita buat supaya adik-adik nanti mendapat ilmu-ilmu baharu, ya, pendekatan-pendekatan baru. Bagaimana nak memulakan kehidupan pada tahun-tahun mendatang. Don't waste your time, okay? Bukan di 9, semalam mungkin saya mengantuk kot. Sebab semalam saya daripada Genting, ada kursus. So saya balik ke Putrajaya, saya baiki, malam-malam saya baiki, copy and paste. Itulah, jangan copy and paste, bahaya. Saya copy and paste kan, page 1 copy, paste. Then I tak ada check. So berlaku kesilapan. Yang I nak mention itu, memas itu siapa yang tanam? Students. Betul, students. Tapi student yang mana dia? Ini adalah students yang what we call lembang. PPKI meaning saya pegawai baru di KPM. Saya kena belajar lagi. Pendidikan khas. Mereka ini murid-murid istimewa pendidikan khas, yang mana mereka ni ialah Tuhan berikan mereka macam dia lambat sedikit, lambat nak memahami daripada segi ini, tetapi daripada segi fizikal mereka bagus. Mereka boleh buat apa yang diarahkan dengan disiplin yang tinggi, dengan teliti. Can you imagine? Ini disiplin ni. This is we call disiplin. Physical discipline. Tengok dia lurus. Bukan tersusun semula jadi macam itu. Sometimes yang student yang normal pun tak boleh buat. But yang mereka ni, mereka follow the direction. Ya, you see? Sebab kita di Kementerian Pendidikan, kita tidak mahu menganaktirikan mereka. Mereka juga rakyat Malaysia. Mereka juga human beings. Mereka juga ada masa depan. Mereka tidak selama-lamanya begini. Saya nak bagi satu contoh. Contoh yang terdekat lah. Adik saya, dia ada seorang anak. Dia tak boleh bercakap daripada umur sejak lahir sampai dia umur 15 tahun. Sampai 15 tahun tak boleh bercakap. So dia guna usaha, dia guna banyak kali. Pergi ke Mekah 3 kali berdoa, minta dengan Tuhan. Pergi buat perubatan tradisional, perubatan moden. Akhirnya pada umur ke-16 dia boleh bercakap. Dia tak ada SPM, dia tak ada PMR sebab dia tak boleh buat. Bila dia menulis, dia lambat. Pemikiran dia bercakap seorang-seorang. But now, what happened, you know? Dia expert in IT. Sekarang dia ada dekat US, dia belajar IT. I can imagine bagaimana seorang anak saudara saya yang tak boleh bercakap selama 15 tahun now menjadi student in United States of America.
Itu yang saya kata, kita tak boleh bayangkan, gambarkan apa akan berlaku pada masa depan. So adik-adik kena bersedia dari segi mental, fizikal, rohani, jasmani, iman, kena standby. Pupuk daripada sekarang. And you see this one, the picture. Ini sekolah lain juga, SMK Sri Kukup, bukan Negeri Sembilan, Johor juga. Copy paste silap. Ini udang apa? Harimau. Mereka ternak daripada kecil sampai besar. You tahu berapa harga ini? Kalau pergi ke Kota Kinabalu, airport Kota Kinabalu, di tepi airport itu ada satu kedai jual udang-udang harimau. Ada banyak jenis udang. Saya selalu beli udang, yang saya mampu beli 7 ekor sahaja saya mampu beli. 7 ekor harga dia 120. 120. Can you imagine? Yang ini 1 ekor harga dia more than 100 seekor. Bayangkan student, pelajar-pelajar di sekolah ini telah dididik dengan satu kualiti perniagaan like this. Perhatikan, tengok ikan-ikan dia. Saya pun terpegun juga. And another one project is Cendawan. Ini juga usaha UPMI. Kami pergi ke sekolah, kami pergi ke matrik, kami buka minda sebagai satu projek permulaan supaya mereka ini mempunyai satu ialah pandangan ke depan tentang masa depan mereka. Berapa ribu orang menganggur pada hari ini? Berapa juta? Dengan pandemik COVID lagi banyak orang menganggur, bukan? Kalau tidak ada kemahiran, pengalaman usahawan, bagaimana nak survive hidup? So I want to tell you satu story lagi. Banyak cerita lagi, bagus kan? Ini anak saya sendiri. Anak saya umur 16 tahun. Dia tak ambil SPM, dia tak ambil PMA. Sebab kita dulu belajar di US. So bila balik sini dia tak minat sistem nasional. Tapi anak pertama dia ambil SPM lah. Anak kedua ni lain sikit. Siapa anak kedua ni dia nakal sikit, jadi demanding. Anak pertama kalau belikan laptop Acer, anak kedua nak Apple. Anak pertama saya belikan handphone Huawei, anak kedua nak iPhone. Anak kedua ni pelik sikit tapi dia ada keberanian. Masa dia belajar di US dulu, masa dia grade 6 tu berapa usia? Tahun dah begitu. Dah sekolah rendah. Cikgu dia ajar buat kuih, buat biskut. Bukan setakat buat biskut, dia ajar marketing. So malam itu dengan satu bekas, yang bekas, so bekas itu dalam bekas itu dia hanya letak situ 10 kuih. And bekas itu dia bawa ke satu-satu orang. Nak beli satu $1, $1. Hari ini ada tak student di Malaysia buat macam itu? Jalan ke market dia punya produk tu. Ini yang kita tak belajar. Dan ini yang kami di unit pembangunan modal insan mengajar, highlight sekarang ini. Sebab kita ada sindrom malu. Kenapa nak malu? And now you know what happened. Anak kedua tadi, dia sekolah di Sri Aisyah School di Bangi. Setiap Ramadan, kelas habis pukul 3 sampai pukul 6, anak saya itu menjual. Dia jual apa yang mie spaghetti. Dia jual spaghetti and modern and western dia jual. And setiap tahun dia boleh dapat, di dalam tahun lalu dia dapat 1,300 dia sendiri. Sebelum itu, tahun sebelumnya dia dapat 700 saja. But dalam usia 15 tahun dia boleh belajar marketing and perniagaan. Sebab bila telah dididik, because we don't know what happen next kan. So dia belajar di situ, di sekolah. Dan ini yang kita nak buka, kita punya minda, program keusahawanan ini. Okay, so kita taklah bergantung kepada parents. So bila dia nak beli second handphone, gunalah duit awak.
pula lah duit you, buat apa simpan, nikmatilah. So bila dia nikmati, dia guna sungguh-sungguh, okay? Sebab dia kata dia cita-cita nak jadi chef, kita support dia lah, okay? Dia suka memasak kan. Wanita dan memasak tak boleh dipisahkan. Ini yang saya nak kata tadi, ini ialah produk student di College Vocational Sandakan yang saya cerita awal tadi. Mereka ini ambil sijil kimpalan saja, welding. Is it welding? Welding. Dan saya interview satu orang pelajar di situ. Selepas dia tamat belajar di College Vocational ini, dia telah ditawarkan bekerja di Petronas, Oil and Gas Petronas, dengan gaji permulaan dia 2,000 dalam 2,000 sahaja. Itu sijil SKM 2 tak silap ya? Dengan gaji 2,000. Kemudian dia pindah ke Shell, naik sikit gaji dia 2,500. Now dia pindah lagi ke kilang plastik Japanese punya kilang di Sandakan. Gaji dia sekarang RM3,000, belum kahwin, usia masih 20-an. Tapi dengan sijil kemahiran ini, dia boleh sewat, boleh bantu ibu bapa, boleh bantu negara melalui bayar cukai. Yalah, beli kereta kan, you beli kereta, you bayar cukai, cukai jalan, cukai road tax. Beli minyak kena cukai, bagi pada kerajaan bagi balik pada masyarakat. That is the running point. Ini sebabnya kerajaan, kamu semua ni adalah aset kepada negara. You are the nation for our nation building. Jadi kalau adik-adik semua ni akan datang tidak kemenjadian, maka rugi kepada negara. Thank you. So kita